Kata orang, kita nak tahu kita jenis wajib atau tidak ketika kita berhenti kerja atau kita tukar tempat lain, anak buah meraung menangis. Itu tanda kita wajib. Sama ada kita berhenti kerja, berhenti jadi orang, sama sajalah, orang menangis meraung. Ada pekerja jenis kedua, pekerja jenis sunat sahaja. Apa takrif sunat? Dalam Islam, sunat itu ialah kalau buat dapat pahala, tak buat bukan tak apa, rugi. Kena ubah tu ya. Hukum sunat ialah buat dapat pahala, tak buat rugi. Bukan tak apa, rugi. Apa contoh hukum poligami sebagai contoh? Poligami itu sunat. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Itu sajalah. Tak dosa, kena rugi. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Ataupun buat tidur dalam kereta, gitulah. Ubah-ubahlah sendiri ya. Ubah sendiri-sendirilah. Macam juga pekerja sunat ni, apa makna pekerja guru taraf sunat? Kewujudannya sangat diperlukan, ketiadaannya tak terasa kehilangan. Dia kerja bagus. Keknya kalau dia dipindahkan, berhenti kerja ke, kita rasa okey je. Kenapa? Kita seronok kerja dengan dia, tapi dia ni action sikit, tak daya kerja dengan dia. Bossy kata orang. Watak pendidik begini sangat merugikan. Saya teringat pengarah JPN kita, Saudara Yahya Zainal Abidin, pernah buat satu buku, saya pernah baca tentang watak pendidik. Dia berkongsi cerita zaman Tori, daripada main sungai sampai masuk universiti, bagaimana guru kalau watak akhlaknya tinggi, anak murid sampai tua ingat. Sampai sekarang ingat. Beliau daripada tak minat matematik jadi reti matematik. Apa sebab? Watak itu sangat penting. Guru jenis sunat ini dia ada okey, dia tak ada pun tak apalah. Itu tahap kedua. Tahap ketiga, guru jenis harus saja. Siapa nak makan guru jenis harus? Harus ini maksudnya dia ada ke, dia tak ada ke, sama je. Wujuduhu kal adam. Datang tak menambah, pergi tak mengurang. Apa maknanya? Tak ada sumbangan sikit habis. Masa pos tu kosong, itulah rupanya juga. Dia duduk jawatan itu juga rupanya. Tak ada berubah pun. Kalau kita semua di sini nak tahu kita tahap harus ataupun tidak, tuan-tuan yang dari luar negeri faham, datang sini sehari dua dah misalnya. Kalau tak ada lagi lah orang mesej sampai pagi ni tanya kita di mana, tak harus je lah. Mana member-member kat sekolah, dekat pejabat, tak peduli pun kita pergi mana. Tapi kalau kita ni jenis orang yang three types of people. People who make things happen, people who watch things happen, people who don't know what happen. Ada tiga dalam jabat. People make things happen ini, kalau dia pergi ke mana-mana, orang terasa dia tak ada. Ni yang jenis ramai orang sayang ni, duduk daripada pagi sampai sekarang 5 orang dah duduk telefon. Oh, awak di mana? Maulud. Maknanya orang cari kita. Walaupun kerja kita sekadar meneman orang minum saja, at least ada juga kerja. Awak mana? Tak ada orang member minum air. Aku pergi maulud bergarau. Ada juga kerja. Ada orang tak ada kerja langsung. Ringkas saja ya. Yang keempat, pekerja atau guru jenis makro. Apa makna guru jenis makro? Dia ada problem, dia tak ada no problem. Kenapa jenis makro? Dia ni saya tak masukkan taraf dia macam haram, makro saja. Dia ni pengganggu ataupun langau dalam organisasi. Orang lain tengah semangat balik pada kursus mana-mana, dah semangat dah cikgu buat kerja, datang 2-3 orang langau ini ganggu kita. Awak rajin sangat, poset tak naik gaji tu. Jadi kita ni ngeteh kita. Jadi begitu. Yang tukang bakar ini saya gelarkan langau. Saya tak kata mereka haram, langau. Kenapa? Seekor langau tetap diperlukan dalam kehidupan. Seekor lembu tak mati sakit jantung sebab ada langau yang mengganggu. Lembu berdasarkan logik akal, dia paling mudah sakit jantung. Lembu kan ada kerja, ngunyah je. Tengok lembu jalan gini, punyalah malas. Tapi jarang lembu mati golek sakit jantung, tak ada. Sebab dia aktif, ekornya melibas-libas langau yang mengganggu dia. Jadi dalam jabatan kita perlu langau juga. Dia yang menyebab meriah jabatan kita. Saya umpamakan sekolah macam sirkus. Sirkus ni buat kerja serius. Orang main lambung-lambung, tikam pedang dalam mulut, serius. Justru pengetua atau guru besar kena pastikan semua pekerja dia disiplin. Makan kena betul. Kalau tak sirkus tak laku kalau orang buat persembahan mati.
Tapi seorang ringmaster yang bijak, dia tak akan benarkan semua orang buat persembahan serius sangat. Dia perlu wujudkan elemen badut. Sedang orang stres, tengok orang main terjun-terjun, oh sakit jantung, oh sakit jantung. Tiba-tiba keluar badut tu, tengok orang. Jadi orang pun tegang ni tadi, kendor balik. Dalam jabatan pun begitu. Jangan semua orang strict, sangat serius, tak boleh gurau langsung. Kena ada juga badut tu, tengok orang. Tengok kita pening-pening datang. Jangan buang puak ni. Dalam mesyuarat kalau tak ada badut, nyampuh mesyuarat ni. Tapi sebab ada badut ni, jadi suka. Tak boleh gurau duk surah lah. Boleh sikit-sikit. Tapi masalah sekarang tempat kerja kita ni terlampau ramai badut lah pula. Yang buat kerja main pedang ni tak ada. Ni pula masalah. Dan pekerja yang terakhir adalah pekerja jenis haram. Apa makna pekerja jenis haram? Kewujudannya merugikan organisasi, ketiadaannya sangat diharapkan. Kenapa jadi begitu? Kerja dah tak pandai mana, akhlak pula buruk. Dia naik pangkat tu dengan cara jilat atas, pijak bawah, siku kiri kanan, kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, menggunting dalam lipatan, telunjuk luruh, kelingking berkait, mata bertentangan, hati kedapatan. Terlampau teruk sangat perangai. Dia ni macam umpama pokok parasit yang memeluk sebatang pokok besar tu mati, akhirnya dibelit oleh dia. Orang macam ni, anak buah ataupun sama-sama klik, sama pekerja, memang mengharapkanlah dia ni berhentilah kerja atau dipindahkanlah tempat lain. Dan lebih teruk lagi orang benar, biarlah dia ni berhenti jadi orang. Kenapa jadi begitu? Akhlaknya terlampau teruk. Maka marilah kita bertanya pagi ini, kita kategori buku jenis mana? Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Dia takkan lari daripada 5 ini. Marilah wahai warga pendidikan sekalian, kita menjadi pekerja yang umpama lebah. Jangan jadi umpama dedalu yang merosakkan pokok yang besar. Jangan jadi pekerja seperti orang melukut di tepi gantang, datang tak menambah, pergi tak mengurang. Tak ada sumbangan langsung kepada sekolah kita. Marilah jadi seperti lebah. Apa sifat lebah? Pertama, lebah di mana ranting dia tumpang, ranting tidak pernah patah. Artinya guru, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hormat orang setempat. Sifat lebah yang kedua, dia tidak pernah makan buah-buahan pokok tempat dia tumpang. Kalau dia duduk pokok mutan, dia tak makan buah mutan. Dia cari dari sari pati bunga tempat lain. Kalau menjadi guru, jangan mengambil kesempatan dari jawatan kita. Yang ketiga sifat lebah ialah siapa-siapa serang pokok dia atau mengganggu pokok dia, kemana pun musuh tu lari, insya-Allah dia kejar. Artinya kalau ada orang kutuk kementerian kita, kutuk jabatan kita, kutuk sekolah kita, tuan-tuanlah orang paling hadapan, perlu pertahankan dulu tempat kita cari makan. Never shit where you eat. Jangan buat dajal tempat kita cari makan. Swing kata orang Cina. Pertahankan dulu. Dalam hati nak kutuk tu cerita lain. Orang untuk guru besar, benda lagu besar, kumpang, hati kita setuju, tapi kita pertahan. Pakcik jangan cakap begitu, tak baik. Pakcik tak faham, sebenarnya gini. Rekalah ayat kerajaan sikit. Yang masalah hari ni, kita jadi tukang nasi tambah. Orang kata benda lagu besar gini, tengok budak sekolah semua berasa tak bagus gini. Memang ya pakcik, guru besar bukan datang kerja. Dia cikgu tu part time je. Ada pun jadi cikgu part time. Jangan nasi tambah, pertahankan dulu. Never shit where you eat. Ingat pesanan orang Cina tu ya. Dan sifat lebah yang terakhir, sebelum ditinggalkan pokok, dia akan tinggalkan sesuatu yang bermanfaat. Tinggalkanlah sesuatu yang bermanfaat supaya dapat dimanfaatkan oleh orang-orang selepas daripada kita. Saudara-saudari sekalian, di penghujung ini, ingatlah kata-kata Usman Awam. Seorang guru ini begitu hebat. Kata dia, di mana-mana dia berdiri di muka muridnya, di sebuah sekolah mewah di ibu kota, di bangunan tua sekolah di Hulu Terengganu, dia adalah guru mewakili 1000 buku. Makin terpencil duduknya di ceruk desa, makin bererti tugasnya kepada negara. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa saja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca.
garis bawahkan perkataan Osman Awang dengan lembut sabarnya mengajar, tulis dan baca. Mudah-mudahan sembang-sembang Maulidul Rasul kita pada pagi ini mendatangkan manfaat kepada kita bersama. Saya telah pun sampai kepada setengah jam. Justru ceramah ini perlu dipersingkat kerana acara amatlah padat. Biarlah singkat asalkan berkat. Jelatin kedidi tempua merbah, elang belatuk bayan kenari, milik ilahi segala yang indah, sedang yang buruk kelemahan diri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.